Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, berkhabar semua. InsyaAllah pada live pagi ini InsyaAllah bersama dengan saya dalam tajuk perbincangan, yang ini hukum qada salat bagi sesiapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Sebab saya dapat soalan ni daripada peminat-peminat, bukan peminat, follower-follower saya daripada Pahang. Dia tanya hukum qada salat bagi sesiapa yang meninggalkan dengan sengaja. Jadi insyaAllah kita akan bahaskan. Pada hemat saya, perbincangan ni panjang sebenarnya, kerana terlebih dahulu saya lebih suka tuan-puan untuk saya pergi kepada ancaman bagi yang meninggalkan salat dengan sengaja, dan baru kita masuk tentang hukum qada salat bagi siapa yang meninggalkan dengan sengaja. Jadi kita akan mulakan dengan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربي يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. يا معلم إبراهيم حكمة وعلمني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita terus kepada topik ancaman bagi meninggalkan salat dengan sengaja. Saya suka untuk bawakan daripada kitab Al-Kabair, iaitu kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, iaitu Al-Kabair, mana dosa-dosa besar. Dalam kitab beliau mengatakan solat adalah diumpamakan seperti pertalian hamba dengan Tuhannya, yang mana orang yang memutuskan pertalian itu dikira berdosa besar. Apatah lagi jika dia mengingkari kewajipannya atau memperkecil-kecilkan orang yang mengikat pertalian itu sehingga boleh dianggap kafir. Jika tidak perlu bertaubat dan kembali kepada Tuhannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah Maryam ayat 59 ke 60. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat. Maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pengertian meninggalkan salat tersebut bukanlah bererti meninggalkan salat itu sama sekali, malah yang dimaksudkan ialah mengakhirkannya dari waktunya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, yang seorang wali Allah, pula berkata, maksud meninggalkan salat adalah seseorang yang tidak solat zuhur kecuali sehingga datangnya waktu asar, dan tidak solat asar sehingga datangnya waktu maghrib, dan tidak solat maghrib sehingga datangnya waktu isya, dan tidak solat isya sehingga datangnya waktu fajar, yakni solat subuh. Kemudian tidak menunaikan solat subuh sehingga terbitnya matahari. Maka sesiapa yang mati di atas cara yang sedemikian itu dan tidak bertaubat sebelum matinya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkannya sebagai orang yang berdosa. Waliya'udzubillah. Dan kerana itu juga dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam pada bahagian yang paling dalam sekali, iaitu neraka Wil. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صدق الله العظيم. Surah Maryam, surah Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Maksudnya, hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kata Allah Subhanahu wa taala, celaka besarlah bagi orang-orang ahli sembahyang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya, iaitu lalai daripada menunaikan solat serta mensia-siakan solat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, tuan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian? Salah satu sahabat daripada 10 sahabat yang dijamin syurga Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kuburnya di luar jazirah daripada tanah Arab, iaitu di Guangzhou, China. Jadi kalau kita berziarah, kita berjalan ke China, insya-Allah boleh ziarah kubur Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou. Tetapi saya suka petik apa kata dia. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang melalaikan solatnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, jazallahu an sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu, iaitu mengakhirkan waktu solat daripada waktunya yang asal sehingga sampai waktu yang lain. Mereka itu tetap dinamakan orang-orang yang solat dan orang-orang yang menunaikan solat, iaitu sebagai musallin. Akan tetapi kerana mereka telah mensia-siakan dan mengakhirkan waktu solat tersebut, maka mereka diancam dengan neraka Wail, iaitu siksaan yang teramat pedih di dalamnya. Ada juga yang mengatakan Wail itu adalah sebuah lembah. Dalam bahasa Arab Jara'nah. Jara'nah itu lembah. Di dalam neraka Jahannam, yang sekiranya gunung-gunung di dunia ini dicampakkan ke dalamnya, maka gunung-gunung itu akan menjadi cair akibat kepanasannya yang teramat. Maka itulah tempat bagi mereka yang mensia-siakan solatnya dan melewat-lewatkan solatnya sehingga keluar dari waktunya, kecuali jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesal akan kesalahannya itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu, wala auladukum, dan anak-anak pinak kamu daripada an zikrillah, mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang melakukan sedemikian,
maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Menurut ahli tafsir, katanya zikir kepada Allah, an zikrillah atau zikrullah, mengingati Allah, itu di dalam ayat ini mengerjakan solat 5 waktu. Sesiapa yang disibukkan oleh hartanya ataupun anak-anaknya atau urusan perniagaan, jual beli dan mencari saran hidup, ataupun disibukkan dengan pengurusan tanah kebun sehingga membuatkannya lalai dari mengerjakan solat sehingga keluar dari waktunya, maka mereka itu akan tergolong dalam kategori orang-orang yang paling rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun. Ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Perkara pertama yang akan dihisab pada diri seseorang pada hari kiamat, pada hari akhirat, daripada sekalian amalnya, salatuhu, iaitu salatnya. Fa in salahat faqad aflah wa anjah. Jika salatnya benar sempurna, maka solatnya dikira berjaya dan menang. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan jika solatnya kurang, iaitu tidak benar, tidak sempurna, dilakukan secara lalai, maka dia akan rugi dan menyesal. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam Quran tentang kedudukan penghuni neraka yang tidak mengerjakan salat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. صدق الله العظيم. Surah Mudaththir, Surah Mudaththir ayat 42 hingga 48. Maksudnya, hadirin hadirat rahmat Allah sekalian, setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Ma salakakum fis sakar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah, malah bersama-sama orang yang memperkatakannya. Kamu berpihak kepada yang salah, kami menyokong perkara yang salah. Wa nukadzibu wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan. Kerana itu kami tidak fikir apa yang kami lakukan. Hatta atana al-yaqin, sehinggalah kami didatangi oleh perkara yang tetap diyakini. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak akan berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan. Kalaulah ditakdirkan ada pada waktu itu, siapa yang boleh memberikan syafaat itu? Tak solat, tak sembahyang, Nabi tak beri syafaat. Jadi siapa nak beri syafaat? Nabi SAW bersabda lagi, al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-salah,
faman tarakaha salaf faqad kafara. Perjanjian di antara kami dan mereka, yakni orang-orang munafik itu, kata Rasulullah SAW, ialah dengan salat. Maka sesiapa yang meninggalkannya, sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Tirmizi dan juga Imam Ibn Hibban. Nabi SAW juga bersabda lagi, wa baina syirkun wa kufra taraka as-salah. Yang membezakan antara seorang hamba yang mukmin dengan seorang yang kafir, iaitu meninggalkan salat. Riwayat Muslim, Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, yang memberi makna bahawa jika seseorang meninggalkan salat dengan sengaja serta mengingkarinya, akan membawa kepada kafir. Di dalam Sahih Al-Bukhari terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fataha salatul asr habita 'amaluhu." Sesiapa yang meninggalkan salat asar, maka sia-sialah amalannya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmahullah." Sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia terlepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakah. Fa iza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia dengan mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan salat, wa yutuz zakah, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali illa bihaqqil Islam, dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Sesiapa yang menjaga solatnya, maka solatnya itu akan menjadi cahaya baginya dan bukti serta penyelamat pada hari kiamat. "Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatun wa husira yaumil qiyamah ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa Ubay bin Khalaf." Kata Nabi SAW, dan siapa yang tidak menjaga salatnya, maka tidaklah baginya mendapat cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Malah ma'a Fir'aun, bersama dengan Fir'aun, dibangkitkan bersama Fir'aun, wa Haman dan Haman, wa Qarun dan Qarun, dan juga wa Ubay bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Riwayat Ahmad dan Imam Ad-Darimi. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, seseorang itu tidak akan bernasib baik di dalam Islam jika dia meninggalkan salat. Kata Ali, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak angkatnya, menantunya, telah ditanya tentang wanita yang tidak salat. Maka beliau menjawab, siapa yang tidak salat, maka dia sebagai tidak beragama. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang tidak salat, maka dia tidak beragama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Sesiapa yang meninggalkan solat sekali sahaja dengan sengaja, maka dia akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kemurkaan. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Seorang wali Allah pada kurun ke-600 Hijrah, ini Ibnu Hazim rahimahullah taala berkata, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik kecuali bagi orang yang berlewatkan salatnya dari waktunya yang sebenar, atau dia membunuh seorang mukmin dengan cara yang salah. Seorang ulama dan juga wali Allah, Ibrahim Al-Nakhai rahimahullah ta'ala berkata, sesiapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah menjadi kafir. Demikian juga pendapat sahabatnya, iaitu Ayyub As-Sakhtiyani. Aun bin Abdullah rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya seseorang itu jika telah memasuki alam kubur, maka yang ditanyakan adalah tentang solatnya, dan itulah yang pertama ditanyakan. Jika telah lulus, maka akan dilihat amalnya yang lain, dan jika solatnya tidak memenuhi syarat, maka amalnya yang lain tidak akan dilihatnya lagi. Ini juga disebut dalam Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. InsyaAllah hadirin hadirat teman Allah, untuk perbincangan pada pagi ini, ke perbahasan pagi ini, ancaman bagi mereka yang meninggalkan salat, kita berhenti seketika dulu di sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang hukum meninggalkan solat daripada kitab Al-Fiqh Al-Manhaj. InsyaAllah saya akan bawakan kata-kata guru saya ketika waktu saya mengaji di Mekah dulu. InsyaAllah kita tunggu pada hari Jumaat akan datang. Sebab soal jawab ni saya akan buat pada hari Jumaat saja, secara live dan juga rakaman. Jadi berhenti saja dahulu di sini. Jika ada kekurangan, mohon teguran. Jika ada kesilapan dalam nas dan juga sanad perawi, mohon teguran daripada muhadisin, orang-orang yang ahli hadis ataupun asatizah yang lebih memahami tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah boleh memberi teguran kepada saya, insya-Allah, sama ada secara terbuka atau tertutup. Saya berlapang dada. Moga-moga dengan tidak lain dan tidak bukan, tujuannya hanyalah untuk kita mencari kaedah, menyelesaikan kaedah permasalahan, agar kita dapat mempertingkatkan amalan kita, mutaqarrib dengan Allah Subhanahu wa taala, khalaq dengan Allah Subhanahu wa taala dengan lebih berkualiti, agar ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazakallahu khairan jazaa. Insyaallah قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يفقه في الدين، خيرا يفقه في الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.